Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif dan sebelum ini untuk kita recap sikit lah ya. Ini apa yang diumumkan oleh kerajaan iaitu pengumuman pakej bantuan prihatin ini. Antara yang terkandung di bawah pakej prihatin ini adalah kepada orang ramai iaitu berkaitan dengan kadar tambang train LRT MRT dan sebagainya. Ini antara yang diumumkan dan juga mendapat sambutan. Kalau di Lembah Kelang ini sudah pastilah mendapat sambutan kerana ramai orang menggunakan perkhidmatan seperti ini. Ini ingin saya ceritakan kerana hari ini kita menghantar rakan setugas kita, seorang wartawan yang hebat, Fauzi Suhaimi, ke satu majlis yang dihadiri oleh Menteri Kewangan sendiri, Tengku Zafrul sendiri. Hari ini adalah ceritanya tentang My30. My30 ini menarik sebab masa diumumkan dahulu, kerana saya ni kalau pergi ke kerja saya menaiki train. Jadi My30 ni adalah saya dapat benefit lah ya. Alhamdulillah ya rezeki. Bagaimana hari ini diterangkan? Kerana orang dah faham, orang dah mula ambil My30 dan sebagainya. Tapi hari ini apa lagi yang disentuh oleh Menteri Kewangan sendiri ataupun mungkin daripada Prasarana sendiri? Baik, ya Najib, itu yang kita nak kongsi ataupun kita nak sentuh hari ini. Tapi sebelum saya mulakan dulu, saya ingin Najib kata saya seorang wartawan yang hebat. So kita kena bercerita dalam keadaan yang hebat supaya orang tahu. Okey, pasal My30 ni tadi apa yang dikongsi oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sendiri mengatakan pakej yang disediakan prasarana ini memang bukan sahaja menjimatkan tetapi dari segi sambutannya walaupun dilancarkan pada musim PKP ataupun PKPP sebelum ini sehingga hari ini dalam tempoh 2 minggu seramai lebih 62,000 telah pun kad itu telah pun dijual. Maksudnya di sini rakyat Malaysia khususnya di Lembah Kelang memang memanfaatkan peluang ini kerana bukan sahaja ia mudah untuk mengelakkan daripada berlakunya jam, berlakunya kesesakan jalan raya, tetapi plan ini benar-benar menjimatkan ataupun memberi penjimatan kepada kita semua. Dan kalau Najib sendiri, Najib cakap tadi sebagai pengguna train ataupun perkhidmatan awam di sini, macam saya sendiri pun saya guna. Adakah Najib sendiri dah mula memohon saya sudah itu? mula memohon. Kerana apa? Saya suka. Ni untuk perbezaan kalau anda yang mungkin berada di luar Kuala Lumpur ini untuk memahami. Sebelum ini apa yang dilaksanakan oleh prasarana adalah tidak ada My30 ke My100 ke, tidak ada sebelum ini. Yang ada adalah kalau kita gunakan kata cikgu ada diskaun. Betul. Kan ada diskaun sama 30% dan sebagainya. Kemudian diperkenalkan My100. Maknanya 100 sebulan lah. Masih jimat. Kalau kita duduk jauh tu masih jimat lah. Tapi kalau ini RM30, jimat RM70 berbanding dengan sebelum ini untuk tempoh 6 bulan setidaknya kan. Apa yang mungkin prasarana sendiri apa yang disebutkan tadi? Bagaimana untuk mereka mengimbangi kos ataupun sebagainya? Okey, kalau sebelum kita nak menghala kepada lebih detail lagi, macam perbezaan Najib cakap tadi daripada 100 jimat kepada RM70 kan. Tetapi yang penting My30 ni dia ibarat RM1 untuk satu hari perjalanan. Tak kisah macam mana kita mengambil contoh pengguna ni mengambil naik bas dari rumah ke LRT. Dan dari LRT ke tempat kerja dan dari tempat kerja pergi ke shopping mall, dan dalam keadaan itu satu hari itu hanya RM1 sahaja yang dibenarkan, dan dalam tempoh 30 hari itu maksudnya di sini ia sangat benar-benar memberi penjimatan yang secara total lah pada saya. Ini sangat menarik sebab dahulu ketika saya belajar saya naik bas rapid untuk ke Kuala Lumpur, bas rapid ke Kuala Lumpur ke Esrawani lah, sebab masa tu saya masih belajar dan juga bekerja. Jadi bas rapid dahulu kalau nak tahu tiket adalah RM2 pergi dan balik. Maknanya kita boleh tunjuk tiket je lah. Bermakna kali ini kalau RM1 dia lagi jimat daripada yang dulu punya sistem. Bagaimana penjimatan ini boleh diandaikan oleh Fauzi sendiri? Fauzi kata tadi dia lagi jimat daripada naik bas mini. Betul. Bukan dia okey, dari segi penjimatan compare dengan zaman dulu, ada sempat saya temu bual daripada pengguna yang hadir di program tersebut di mana rata-rata pengguna itu adalah pengguna tegar perkhidmatan awam, termasuk bas, MRT, LRT, dan ada antaranya yang berusia dalam lingkungan 40-an. Mungkin saya ada bertanya, apakah perbezaan My30 ini dengan sistem pengangkutan yang sebelum-sebelum ini? Adakah ia benar-benar jimat ataupun macam mana? Dan apa yang tertariknya untuk saya kongsi kepada anda semua, di mana beliau menggambarkan My30 ini seolah-olah mengimbau kenangannya menaiki bas mini pada zaman-zaman dahulu. Mungkin 40-an dulu, 50-an dulu, di mana tambang pada ketika itu pada saya 20 sen untuk satu perjalanan, 30 sen. So mungkin Najib ataupun saya sendiri tak pernah merasai
pengalaman ataupun merasai naik bas ataupun pengangkutan awam tu pada kadar 20 sen. Dan sekarang ni dia cakap pada saya, dia cakap macam saya rasa terharu, gembira dan rasa macam terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana ketika COVID ni yang ramai orang terkesan ataupun terjejas dari segi pendapatan semua tu, hilang pekerjaan dan tetapi ada perkara-perkara yang ada hikmahnya daripada berlaku pandemik itu. Ya, macam Fauzi yang baru berusia 23 tahun belumlah berkesempatan melalui bas mini dan sebagainya sebelum ini mungkin kan. Tapi bukan saja My30 yang dibincangkan, disentuh pada hari ini. Yang menariknya ini juga saya baru tahu sebenarnya, mungkin saya tak banyak pengetahuan sedikit tentang ini. MyCity. MyCity ini sangat menarik. Mungkin Fauzi boleh terangkan apa yang diperkatakan tentang MyCity. Okey, MyCity adalah satu pakej yang disediakan prasarana kepada khususnya pelancong, sama ada pelancong luar ataupun pelancong dalam negara, di mana mereka mungkin dari Perlis, dari Sabah Sarawak yang hanya datang untuk satu tempoh tertentu saja di Kuala Lumpur ataupun di Lembah Kelang. Betul, di seminggu dia boleh mengambil pakej yang disediakan ini, di mana pakej yang disediakan ini sebelum ini turut menerima penjimatan ataupun pengurangan daripada harga yang sebenarnya kalau kita tengok di sini untuk tempoh 3 hari, untuk pas tempoh 3 hari sebelum ini hanya RM25. Sebelum ini pada saya kalau tidak silap saya RM50 dan telah pun dikurangkan kepada RM25 dan bermula 1 Julai ini dia telah dikurangkan lagi kepada RM15 saja untuk tempoh 3 hari perjalanan. So maksudnya kalau contoh orang Sarawak, Sabah ataupun dari Perlis, Kedah datang ke KL dalam tempoh 3 hari itu dia boleh mengambil pas City ini dengan hanya kadar RM15 dan boleh membuat perjalanan tanpa had dalam tempoh 1 hari ataupun 3 hari tersebut. Ya, itu yang menariknya dan sudah pasti tidak sahlah kalau kita berjumpa dengan Menteri Kewangan Tengku Zafrul ini kita tak tanya tentang isu-isu semasa. Betul. Apa yang ingin disentuh sejak beberapa hari ini orang mengatakan bahawa sambunglah moratorium pinjaman untuk sama ada hire purchase untuk kenderaan dan juga pinjaman-pinjaman lain. Ini juga disentuh apa yang diperkatakan oleh Menteri sendiri. Baik, yang pasal moratorium ini adalah fokus utama yang bukan saja saya tapi dalam kalangan wartawan itu sendiri. Adakah moratorium ini dilanjutkan ataupun hanya terhenti sampai September ini nanti? So dari segi semasa sidang media itu kami ada sempat bertanya, walaupun pada ketika itu ada suara-suara belakang mengatakan jangan tanya lagi, belum pada waktunya lagi, tetapi perkara ini penting sebab ia memerlukan perancangan rapi, bukan saja kita tetapi jangan tanya tu maknanya ada soalan lain dahulu ke apa? Mungkin belum sedia, belum masanya lagi untuk bertanyakan perkara tersebut, tetapi pada pandangan kami benda ini adalah satu perancangan. Adakah benda ini dilanjutkan ataupun tidak? Sekiranya dilanjutkan mungkin ada plan A. Kalau tidak dilanjutkan ada plan B. Kita kena bersedia, kena perancangan keuangan ini penting. So kami bertanyakan adakah moratorium itu diteruskan ataupun tidak. Tapi jawapan yang diberikan ataupun pandangan ataupun pendapat peribadi yang diberikan oleh menteri itu menyatakan program itu mungkin akan diteruskan tetapi bergantung kepada pihak bank itu sendiri. Tetapi jika ia dilaksanakan hanya kumpulan sasar sahaja yang diberikan. Contohnya kalau mereka yang masih mempunyai pendapatan yang tidak terjejas daripada COVID ini mungkin tidak menerimalah manfaat tersebut. Macam contoh Najib sendiri. Ada pendapatan tetap, ada bisnes lain lagi. Mungkinlah Alhamdulillah yang mempunyai rezeki lebih sikit lah mungkin golongan-golongan seperti ini tidak bukan tidak memerlukan tetapi ia mungkin diutamakan kepada mereka-mereka yang sepertinya kehilangan pekerjaan. Betul? Yang terlibat dengan pemotongan gaji. So daripada itu kita faham sebab apa yang dicakap kerajaan tidak boleh memaksa pihak bank sebab ini akan menjejaskan operasi bank itu sendiri. Betul. So dari segi sini hanya kerajaan boleh meminta pihak bank untuk mengutamakan mereka-mereka yang memerlukan. Case to case basis lah kiranya assessment mereka menilai. Kerana sebelum ini juga ada sahabat saya yang berdepan kesukaran, yang kehilangan kerja. Saya bertanya kepada beliau sendiri, saya tanya dia lah bagaimana sebab lepas ni macam mana dah cari kerja ke, ada ke yang dapat tawaran dan sebagainya. Apa yang disuarakan adalah setakat ini duit pampasan yang dia terima daripada VSS sebagai contoh cukup untuk membayar rumah dan sebagainya
menyelesaikannya untuk tempoh 6 bulan. Tapi sebab dia masih bernasib baik kerana kereta itu tidak ada bayaran, tapi selepas September itu yang menjadi persoalan kepada dia lah, macam mana untuk menyelesaikan perkara ini dan sebagainya. Okey, mungkin terakhir sekali, semua laporan ini Fauzi dah muatkan di laman web esrawani.com dan news berita 501 Esra Awani. Esra Awani lah, Bulletin Awani dan juga Awani 7.45 malam ini. Saya kagum sebenarnya, kenapa saya cakap Fauzi ni wartawan yang hebat, sebab Fauzi ni adalah kalau kita letak kata apa istilahnya campak di mana sahaja assignment tu boleh buat. Hari ni assignment yang susah sedikit iaitu Menteri Kewangan untuk faham dan sebagainya, tapi Fauzi boleh buat dengan cemerlangnya, politik boleh buat, jenayah boleh buat. Itu yang maksud saya wartawan yang hebat. Yang kita beruntung berada di saya seolah-olah terkima bila kena perkataan-perkataan memuji macam tu. Sedikit malu Najib. Compare dengan Najib yang memang saya pengalaman di WDC tu memberi pengalaman kepada saya untuk lebih bertanya kepada, walaupun kita seusia tapi Najib lebih senior daripada saya lah. Senior beberapa bulan sahaja. Itu yang paling penting. Terima kasih Fauzi menceritakan ini semua ada di laman web kami esrawani.com, dan pastinya Bulletin Awani akan datang, dan Awani 7.45 malam ini kita akan bawakan. Sekian saja cerita untuk jam ini, akan ada di laman web kami juga cerita ini untuk anda saksikan temu bual yang lebih penuh. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.